Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 3, bab 5, nisbah trigonometri, melibatkan subtopik 5.1, sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Dan kita akan lihat satu standard pembelajaran, iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak, dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen. Dalam video sebelum ni kita dah lihat dan kenal pasti tentang sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga hipotenus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Dan kali ini kita akan mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen dalam bentuk nisbah. Okey, sinus ialah nisbah panjang sisi bertentangan per dengan hipotenus. Kosinus pula ialah panjang sisi bersebelahan per hipotenus, dan tangen ialah panjang sisi bertentangan per panjang sisi bersebelahan. Okey, dan untuk dalam penulisan biasanya sinus akan ditulis sin sahaja, okey. Kosinus sebagai cos dan tangen sebagai tan. Okey, dan cikgu ada sedikit petua lah untuk menghafal nisbah trigonometri yang cikgu dah lama guna. Okey, iaitu yang pertama, kalau awak lihat, okey, sin cikgu bulatkan S, bertentangan cikgu bulatkan T, dan hipotenus cikgu bulatkan H. Dan untuk kosinus, K, S dan H. Manakala untuk tangen, okey, cikgu akan bulatkan T dan juga S. Okey, jadi kadang-kadang bila dalam periksa kita nak jawab tu, kita keliru dengan nisbah sin, cos dan juga tangen. Jadi di sini cikgu gunakan petua yang cikgu gunakan dulu, iaitu saya takut hantu. Untuk nisbah sinus, okey, sin sama dengan tentang per hipotenus. Kalau saya hantu, okey, kalau saya hantu merujuk kepada cos sama dengan sebelah per dengan hipotenus. Tak takut sudah. Okey. Jadi T merujuk kepada tentang per sebelah. Okey. Yang ni cikgu guna sejak daripada cikgu sekolah dululah. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sudah. Okey. S merujuk kepada sin. Okey. T merujuk kepada tentang. H merujuk kepada hipotenus. Okey, dan di sini K merujuk kepada cos, S merujuk kepada sebelah dan H kepada hipotenus. Okey, T yang ketiga ni merujuk kepada tangen. Okey, T yang ni merujuk kepada tentang dan yang ni merujuk kepada sebelah. Okey, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sudah. Okey. Kalau kamu ada petua yang lain pun boleh saja nak guna. Okey, asalkan kita tidak keliru dengan nisbah trigonometri ini. Okey, kita lihat kepada soalan. Nak menentukan nisbah sin, cos dan juga tangen berdasarkan segitiga yang diberi. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama kita akan lihat. Okey, dia nak sin X. Okey, sin X. Yang manakah X? Okey, X. Okey, cikgu tulis balik Saya takut hantu. Okey, nampak ke tulisan warna ni? Okey,
saya takut hantu. Jadi cikgu akan tulis nisbahnya. Okey, tentang. Okey, tentang yang ni EF. Jadi EF per dengan hantu ialah hypotenuse. Yang mana hypotenuse? Yang ni hypotenuse. Jadi DF. DF. Jadi yang kedua kita lihat cos X. Cos X. Cos. Kalau saya hantu. Jadi kita akan lihat sebelahnya. Sebelahnya akan jadi yang ini, iaitu DE. DE per dengan hypotenuse-nya ialah DF. DF. Seterusnya kita lihat. Cikgu padam yang ni, takut keliru. Jadi cikgu padam yang cikgu dah tanda ni. Seterusnya kita akan lihat untuk tangent. Untuk tangent tak takut sudah. Jadi sama dengan tentang. Tentang bagi X ialah yang ini. D. Bukan D. Tentang dia ialah EF. EF per dengan sebelah dia. Sebelah dia ialah DE. Selesai yang pertama untuk sudut X. Kita lihat pula untuk sudut Y. Sudut Y yang pertama. Sin Y. Dia nak sin Y. Sin Y. Saya takut hantu. Sama dengan Y ada kat sini. Takut ialah tentang DE. Jadi DE per dengan hypotenuse. Hypotenuse ialah yang ini. DF. Kalau kamu lihat di sini, bagi segitiga yang sama, hypotenuse-nya ialah sama. Seterusnya kita lihat untuk cos Y. Kalau saya hantu. Sebelah per dengan hypotenuse. Y sebelah akan jadi yang ini. EF. EF per hypotenuse-nya tadi ialah DF. DF. Dan yang ketiga ialah tangent Y. Tak takut sudah. Tentangnya. Y di sini tentangnya yang ini, iaitu DE. DE per dengan sebelah dia. Y di sini sebelahnya ialah EF. DE per EF. Boleh jelas ya dengan nisbah untuk sin, cos dan juga tangent. Jadi kita akan lihat contoh yang kedua untuk kamu lebih faham. Melibatkan segitiga yang bergabung, iaitu segitiga PQR. Kita akan ada dua lah, PQS dan juga QRS. Jadi kita lihat yang pertama, sin X. Sin X. X-nya berada di sini. Kita tentukan dulu. Ni hypotenuse dia. Jadi hypotenuse dia ialah PQ. Dan untuk segitiga yang kedua, hypotenuse-nya ialah QR. Jadi kita akan buat yang pertama. Yang pertama sin. Saya takut hantu. Sudut X berada di sini. Setentang dengannya ialah yang ini, iaitu QS. QS per dengan hypotenuse-nya ialah PQ. Seterusnya cos X. Kalau saya hantu. Sebelah per dengan hypotenuse. X sebelah akan jadi yang ni. PS. PS
per dengan hipotenusnya ialah PQ. Okey, dan tangent tak, takut, sudah. Okey. Tentang persebelah. Okey, tentangnya yang ini QS per dengan sebelahnya yang ini iaitu PS. Okey, PS. Okey, dan yang terakhir kita lihat pula untuk tangent. Bukan untuk tangent. Okey, untuk sudut Y. Okey, yang pertama ialah sin. Saya takut hantu. Okey, sin tentang, okey ni tentang QS. Okey, QS per dengan hipotenusnya ialah QR. Dan untuk cos Y, okey, cos Y, kalau saya hantu, okey, sebelahnya ialah yang di bawah ni, SR, per dengan hipotenusnya ialah QR. Okey, dan yang terakhir, tak, takut, sudah. Okey, tentang persebelah. Okey, tentangnya ialah QS per sebelahnya ialah SR. Okey, jadi yang ni kita mewakilkan dalam bentuk sisi. Okey, dalam bentuk nisbah sisi. Okey, jadi yang paling utama ialah kamu mengingat nisbah untuk sin, cos dan tangent. Jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.